dalam pindaan cadangan asal ini kita buat dan kita bawa ke semua pemegang taruh, ahli-ahli Dewan Rakyat, bahkan kita sebar kepada negeri-negeri meminta pandangan-pandangan mereka. Dan kita libat urus secara online hingga 7,000 lebih responden kepada kita. Dan kita libat urus dengan akademia, pihak-pihak pakar dalam bidang undang-undang. Dan kita berlibat urus dengan pihak parti, pemimpin-pemimpin parti pada awal tahun 2022. Akhirnya semua nampaknya bersetuju. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, apabila kita berjumpa dengan parti secara dekat, secara libat urus secara dekat, iaitu satu persatu, bahawa banyak perkara cadangan-cadangan yang baru kita terima. Maka akhirnya Tan Sri dipendekkan cerita sejarah ni pada bulan Mac 2022 kita membuat keputusan bahawa Kabinet membuat keputusan sebagaimana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, supaya rangka yang lama itu diketepikan dulu buat enabling provision dengan izin, iaitu satu kerangka pindaan perlembagaan kepada perkara 10 untuk membolehkan pihak kerajaan mengubalkan satu akta parlimen, Act of Parliament, di luar perlembagaan. Tetapi apabila perkara itu dibuat oleh pihak AG Chambers ataupun Kamar Peguam Negara diwujudkan, dan secara ringkasnya pada 10 hari bulan April kita ada 2 libat urus yang besar, pre-council. Satu oleh ahli-ahli Parlimen Kerajaan dan satu ahli-ahli Parlimen Pembangkang membuat sendiri. Dan dua-dua pihak tidak bersetuju, mengatakan kerangka undang-undang yang dicadangkan itu adalah begitu luas sangat. Boleh mendatangkan penyalahgunaan kuasa oleh pihak kerajaan. Kalau diluluskan pindaan enabling provision di bawah artikel 10 itu tadi dengan izin Tan Sri. Makanya itulah kenapanya kita pada persidangan khas 11 hari bulan April, setelah dibahas undang-undang tersebut secara menyeluruh, ramai ahli Dewan berkata terlalu luas, boleh disalahgunakan oleh kerajaan, dan akhirnya kita mengusulkan supaya dibentukkan satu jawatan kuasa khas Parlimen Dewan Rakyat. Dan makanya dengan keadaan sedemikian, maka tertubuhlah dengan usul itu dilulus secara keseluruhan 100% oleh ahli Dewan Rakyat yang hadir pada ketika itu. Maka kita wujudkan satu jawatan kuasa pilihan khas yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tadi. Padahal kita telah melaksanakan undang-undang ini beberapa bulan sebelum itu. Tetapi atas arahan Parlimen, dia bukan lagi menjadi kerangka kerajaan pada ketika itu. Dia sudah menjadi instrumen Parlimen bila diletak ataupun diserah kepada jawatan kuasa pilihan khas. Bila diserah kepada jawatan kuasa pilihan khas, dan hakikatnya ialah tiap-tiap parti, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, ada diwakili sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi. Dan mereka yang mempunyai kepakaran yang khusus, yang saya dalam libat urus banyak menyebutkan bahawa kalau dijumlahkan total pengalaman peguam-peguam yang duduk dalam jawatan kuasa pilihan khas ini tak kurang daripada 20 berapa tahun? 200 tahun saya sebut. 200 tahun. Bayangkan, Wan Junaidi
mempunyai 28 tahun dalam bidang undang-undang sebelum dihalangkan oleh kena jadi timbalan speaker dahulu. YB Govin, YB Anifah, Taqiyuddin, Nazri Aziz, Azalina. Jumlah tu mereka ni kalau dijumlahkan seluruhnya 200 tahun.